Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama mengenali juadah negeri Kelantan. Air muka yang manis, air tangan orang Kelantan umpama pelaris yang melonjakkan namanya serata alam. Pengunjung tempatan dan pelancong luar negara suka berkunjung kemari berulang kali kerana terpikat dengan sikap ramah mesra, mek dan awet Kelantan, serta terpesona menjamu selera dengan beraneka juadah yang lazat, berkhasiat dan unik serta menarik. Terasa bagaikan bertemasya di surga dunia. Kerajaan Negeri Kelantan berbesar hati mempersilakan semua peminat juadah tradisi negeri Cik Siti Wang Kembang menikmati sajian istimewa kami dengan kupasan tersendiri yang dipercayai belum pernah dibongkar lagi kerana eksplorasi kita menyentuh aspek asal-usul, nama, resipi bermula, falsafah dan pengajaran di sebalik pembuatannya. Saksikan, pasti tuan-tuan terkesima. Ketupak tape beke cek mek tenge wo hulu dilepak akok gape tahi kitik wo mok kosi nek pak one sen gupa putih saku cendol pak dike buah tanjung paling ubikan. Penyediaan resipi kerutuk serati sangat istimewa kerana menurut cerita lisan orang tua, juadah ni kabarnya sajian warisan istana zaman silam. Dipercayai resipi kerutuk serati ialah air tangan paduka bonda Cik Siti Wang Kembang khas kepada anak anda kesayangannya, Puteri Sadong yang amat bijaksana, berakhlak mulia dan warak. Baginda perturunkan resipi kerutuk serati kepada anak andanya sebagai petunjuk seni yang membentuk hati nurani anak bangsa Melayu Kelantan yang bijaksana hingga ke hari ini. Resipi kerutuk serati disediakan secara berperingkat. Eloknya resipi ini disediakan oleh seisi keluarga bersama atuk dan nenek agar nilai kekeluargaan kita akan bertambah erat. Peringkat permulaan, seekor itik nila ataupun Muscovy atau juga dipanggil serati seberat 2 kg dilayur di atas bara di luar rumah sehingga terbakar sisa bulu yang sudah dicabut dan layu kekuningan kulitnya. Seeloknya kerja-kerja melayur dibuat oleh orang lelaki di rumah sama ada datuk, ayah ataupun anak teruna dalam keluarga. Nenek atau ibu di dapur pula bolehlah menumis rempah 4 sekawan, 2 batang kayu manis dan 2 biji cabai jawa, 5 biji buah pelaga serta 3 kuntum bunga lawang sehingga membangkitkan aroma yang sangat wangi. Anak dara sunti atau cucu pula bersedia memasukkan setengah sudu makan cili giling dan teruskan sehingga garing menggunakan api perlahan. Kemudian masukkan pula 7,5 sudu makan rempah kerutuk asli Kelantan sambil kacau perlahan-lahan mengikut arah lawan jam seperti pusingan tawaf di Baitullah menggunakan bukaan api yang paling kecil. Setelah rempah garing, sesudut teh asam jawa dengan 2 cawan air bercampur sekeping manisan kerek, biarkan sehingga pes pecah minyak. Perlu diingat, cawan yang digunakan dalam sukatan ini adalah cawan jenis kecil yang selalu digunakan oleh orang kampung untuk minum kopi. Tibalah masanya kita sediakan ramuan untuk peringkat kedua. Masukkan itik yang siap dilayur tanpa membuang kulit. Biarkan dagingnya empuk pada kadar 1,5 jam dengan bukaan api perlahan. Sesekali kita bolak-balikkan posisi itik. Jangan tambah garam dulu, nanti lihat pula dagingnya. Selepas 40 minit, tambah lagi 3 cawan air kosong. Peringkat seterusnya, sediakan 2 sudu makan garam halus, setengah keping nisa kerek, 4 sudu makan gula pasir, kisar 14 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, sebatang serai, sehiris nipis halia, setengah inci lengkuas, setengah sudu kecil jintan putih dan ketumbar. Selepas 1,5 jam, daging itik mulai empuk, bolehlah dimasukkan 1,5 cawan santan pekat dan setengah sudu makan kerisik. Kemudian dimasukkan pula bahan yang dikisar tadi. Biarkan kuah mendidih perlahan-lahan, berbau sebati dengan semua ramuan. Sebelum api ditutup, pastikan kuah pecah minyak pada bahagian lapisan atasnya. Makin lama, kuah akan mula memekat dan kelihatan gelap. Itulah tandanya kerutuk serati sudah pun siap dengan aroma semerbak. Nampak kuah kerutuk serati yang gelap ni kan? Ni bukan gelap yang biasa-biasa tau. Sambil hidang nasi, sambal belacan dan sayur tauge goreng, mari kita dengar cerita luar biasa dan istimewa berkaitan itik nila. Pertama,
Gelap kuah kerutuk serati itu adalah falsafah kehidupan serati yang tidak perlukan kawasan berair banyak untuk kerap berenang kerana serati diciptakan Allah mempunyai kelenjar lemak yang sedikit. Santan putih adalah simbol kebersihan yang ditonjolkan oleh serati berbulu putih yang pembersih kerana tidak menyudu di kawasan berlumpur ataupun kotor sebagaimana itik biasa. Segala rempah ratus dan bahan kisaran itu perlambangan serati betina yang mampu terbang tinggi, lebih-lebih lagi sewaktu mencari sarang. Serati jantan berbadan lebih besar dan selalunya tidak boleh terbang walaupun cukup matang. Sebab serati betina suka terbanglah, penternak potong sedikit hujung sayapnya supaya ia tidak lari ataupun keluar reban. Memang Muscovy ini terkenal dengan kedegilannya, sebab itulah haiwan cerdik ini susah nak ditangkap. Warna itik ini agak kemerahan, berbeza dengan daging ayam kerana mengandungi lemak yang sangat rendah dibandingkan dengan spesies itik yang lain. Sebab itulah daging serati sangat berkualiti dan tidak berminyak sekiranya digoreng atau dipanggang. Tahukah anda, serati mampu bertelur 20 hingga 30 biji pada satu pusingan. Itik nila ni amat bersifat penyayang. Sebab itulah ia mengeram dan membesarkan sendiri anaknya. Lagi keistimewaan itik nila, sifatnya lebih lasak dan payah untuk dapat penyakit. Sebab itulah ramai yang suka bela. Makannya pun senang, bagi aja sisa dapur, terus kenyang. Jadi nyamuk dan lalat tidak akan hinggap di rumah kita. Pernahkah anda dengar tentang indera keenam? Apa pula kaitannya dengan kerutuk serati? Keistimewaan khasiat kerutuk serati yang kuahnya berwarna gelap memang ada kaitannya dengan keterampilan anak-anak yang memiliki indera keenam. Mengikut kajian Nancy N. Tate pada tahun 70-an dengan teori Nancy N yang berpendapat ada manusia dilahirkan dengan aura indigo, iaitu warna nila atau biru keunguan yang membuatkan mereka berbeza daripada manusia lain. Warna gelap petanda kerutuk siap adalah simbol kepada ciri kesedapan luar biasa, air tangan yang berbeza daripada semua juadah yang ada di dunia ini. Kegelapan kuah kerutuk serati bagaikan aura gelap yang dikuasai warna indigo yang terhasil akibat pancaran daripada cakra mata ketiga. Disebabkan kualiti itulah, kanak-kanak indigo dipercayai berkebolehan mengubah dunia menjadi lokasi lebih selesa didiami manusia. Dalam alam Melayu, istilah anak nila menjadi gelaran kepada kanak-kanak yang bersifat luar biasa daripada kebanyakan kawan sebaya. Anak nila selalunya paling degil dan suka berkelakuan pelik tetapi menarik kerana mereka amat kreatif dan suka berinovasi serta memiliki daya seni yang tinggi. Anak nila diberi gelaran daripada sifat itik nila yang cerdik itu. Juga dikatakan sangat sensitif kepada semua keadaan. Anak-anak indigo mempunyai kebolehan telepati dan fahaman yang lebih popular adalah kanak-kanak ini mempunyai rasa empati yang tinggi serta lebih kreatif daripada kanak-kanak lain yang seusia dengan mereka. Daripada cerita ini, kita dapat memahami falsafah rempah empat sekawan yang ditumis hingga semerbak dan membangkitkan aroma resepi kerutuk serati itu adalah citra keistimewaan anak nila yang memiliki empati yang tinggi, sifat ingin tahu dan mempunyai keazaman yang sangat kuat. Kata orang tua-tua, anak nila selalunya dianggap pelik oleh rakan-rakan dan ahli keluarga, tetapi mempunyai matlamat yang jelas dan tahu kenapa dia dilahirkan di dunia ini kerana dia lebih pandai daripada rakan seusianya. Pada zaman Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib yang berpangkat sepupu Rasulullah secara genetiknya berketurunan mulia dan menerima tarbiyah persekitaran yang baik itulah menepati ciri-ciri anak nila. Perihal anak nila boleh dirumuskan melalui puisi karya Zana Zanzali. Pesona anak nila. Kata Ninda, anak nila memang keras kepala namun lembut jiwa. Ninda kata, anak nila suka ikut gerak rasa, tiada peduli orang kata. Hasilnya ternyata berguna. Lagi kata Ninda, anak nila mahir berjual beli pantun sloga, pandai menilai harga bangsa dan agama, tiada yang melebihi tara. Akhir sekali Ninda berbari, anak nila gemari seni, tinggi akal budi, gemala insani, nirmala pertiwi, permata generasi,
tak siapa ketahui kecuali jauh hari. Zana Zanzali, Padang Embun, Pasir Mas, Kelantan. Sebenarnya skutuk serati ni, serati tu sendiri tu susah nak beli dah, payah. Nak boleh. Lepas tu dia tu sedap lah. Sedap, isi dia tu pecah dan rasa dia lebih, apa istilah yang sesuai, lebih kenyal, lebih sedap, lebih eksotik berbanding dengan ayam ko. Tapi ayam sebenarnya tak sesuai buat kutu. Kita biasa buat serati ataupun daging ataupun kambing selagi sedap. Kutuk kambing. Nampak ada titikan minyak tu deh. Awak tu sedap tu. Bila-bila tu kita tengok tempat mana bulu-bulu itu, kita layu sekali lagi. Kita akan nampak hangus-hangus sikit, lepas tu bulu-bulu halus tu dia terbakar lah. Serati ni, serati atau itik nila ni warna dia berbeza. Warna koko sikit, kelak sikit. Sampai ke istilah pak kita panggil hijau palitik.